itu saja insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan tajwid. Insya-Allah ya. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. Cukup sampai 5 sebab kita akan sentuh tajwid sikit-sikit insya-Allah ya. Ayah ibu adik bang kakak. Yasin. Yasin ni adalah ini untuk tajwid ya insya-Allah. Yasin ni adalah dipanggil dalam ilmu tajwid dipanggil mad lazim harfi musybah mukhaffaf. Dia ada yang satu lagi mad lazim harfi musaqqal, itu agak berat sikit. Apa beza mukhaffaf dengan musaqqal ni? Dia mukhaffaf ni lebih ringan, dia tak ada
tasydid ataupun W yang terbalik itu untuk bacaan pantulan. Jadi untuk bacaan Yasin ni, ya ni adalah dua harakat. Ya ni dua harakat. Sin ni dibaca 6 harakat. Dia panggil mad lazim harfi mushbah mukhaffaf. Mad lazim harfi mushbah mukhaffaf. Jadi bacaan yang betul Yasin, begitu. Jangan baca Yasin sama panjang 6 harakat. Itu salah. Salah. Dia hanya dua harakat. Ya ni adalah huruf mad. Huruf mad ni kalau diterjemahkan hanya 2 harakat sahaja dalam untuk mad lazim harfi mushbah mukhaffaf ni. Dia adalah berada di permukaan surah ataupun dipanggil huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni huruf yang tiada barisan, dan dia berada di awal-awal surah seperti alif lam mim, seperti ta sin mim, kaf ha ya ain sad. Itu adalah huruf-huruf muqatta'ah. Cuma untuk Yasin ini adalah mad lazim harfi mushbah mukhaffaf. Jadi bacaan dia huruf ya ni tadi ni adalah huruf mad. Mad adalah 2 harakat. Sin ni 6 harakat. Jadi baca maksudnya lepas ni kena baca yang 2 harakat huruf ya, sin 6 harakat, begitu ya. Maksudnya ikut saya baca Yasin, begitu. Jangan baca kalau kita pergi mana-mana jemaah, ada kenduri kendara kat qaryah, kalau bukan bulan puasa, banyak baca selamanya kami orang Jumaat Yasin, 6 harakat, jadi salah. Jadi ya ni 2 harakat, sin ni 6 harakat. Dinamakan mad lazim harfi mushbah mukhaffaf. Dan juga di sini kalau kita lihat ayat seterusnya, wal Qur'anil Hakim. Wal Quran ini adalah alif lam qamariyah. Wal Quran kena jelas. Qaf ni adalah huruf isti'la, kena keras. Jelaskan. Wal Qur'anil Hakim. Nil Hakim. Alif lam, alif lam ha adalah huruf alif lam qamariyah. Huruf alif lam qamariyah. Cuma dekat sini ada hamas sedikit. Dia macam baca Bismillahirrahmanirrahim dekat ha ni. Sekejap saya tunjukkan ibu ayah adik bang kakak. Dekat sini. Ni. Dekat sini. Ha ni perlu dihamaskan. Begitu. Maknanya di sini ini adalah alif lam qamariyah. Tetapi bila bacaan di sini untuk sifat huruf tu tadi dia lebih berangin. Itu dipanggil hamas. Wal Qur'anil Hakim. Ini adalah ya, ya mad tabi'i ataupun mad asli yang dipanggil mad arid li sukun. Mad arid li sukun ni maknanya huruf mad yang diwakafkan dengan sukun, didatangkan dengan sukun dan boleh dibaca 2, 4, 6 harakat. Dia berada pada hujung surah, setiap hujung ayat. Itu dipanggilkan mad arid li sukun. Ni huruf ya ni adalah mad arid li sukun. Jadi bacaan dia lagi sekali ikut saya ayah ibu adik bang kakak, 2 harakat dan 6 harakat insya-Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Begitu. Nak baca 2, 4, 6 pun boleh. Dan kita pergi seterusnya ayat yang kedua. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Ini saya nak bagi tips sikit. Sekiranya ayah ibu adik bang kakak membaca Al-Quran bertemu dengan huruf tasydid, iaitu huruf bentuk tasydid ni, yang W ni,
bacaan dia dengung. Huruf min dan huruf nun sekiranya ada tasydid, bacaan dia dengung 2 harakat bil gunnah. Jadi ini adalah 2 harakat untuk bacaan dengung. Dengung, jangan baca innaka, tak ada dengung. Kena dengungkan 2 harakat. Innaka laminal mursalin. Ini juga alif lam qamariyah, ya. Alif lam bertemu dengan mim adalah huruf alif lam qamariyah, dan juga ada ya mad asli di hujungnya, dan hukumnya adalah mad arid, disukun boleh dibaca 2 atau 4 dan 6. Jadi ikut saya sekali lagi ayah ibu adik abang kakak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Masya Allah. Kita seterusnya pergi ayat 4. Kita akan ambil 5 ayat insya-Allah. Agak lama sedikit lah. Sebab Yasin ni ada 83 ayat. Mungkin kita bagi 2 ke, tengoklah macam mana, insya-Allah pelan-pelan. Kemudian ala. Ala ni adalah huruf isti'la juga. Kena keras, maksudnya baca tu jelas. Ala. Dia termasuk dalam huruf isti'la. Ala. Ini juga ada mad asli 2 harakat. Lam alif ni sebenarnya adalah lam alif, lam alif la, tetapi ditukarkan kepada lam ya tak bertitik atau dipanggil mad asli. Ini bacaan dia ala 2 harakat. Kemudian sira ni pun juga huruf isti'la. Kena jelaskan sira, lidah tu dengan isti'la. Ni apa huruf isti'la? Ni adalah huruf yang bila kita sebut lidah kita terangkat. Lidah kita terangkat. Macam huruf sad, huruf sad lah, huruf dad, huruf dha. Itu adalah huruf-huruf isti'la, ya. Jadi ini jelas, kena bacaan jelas huruf sad ni, bukan sira, bukan siratim mustaqim. Salah tu, ya. Jadi elakkan, sebab kalau sirah tu dah lain lah, jadi sejarah, sirah. Sirah ataupun sayarah, itu jadi kereta. Ini sirah. Kalau kita sebut siratim mustaqim, dah jadi sejarah. Jalan lurus. Dia sirah titian. Sirah. Siratim mustaqim. Ra ni juga adalah termasuk huruf tafkhim yang perlu disebut agak tebal. Ra. Dia juga termasuk huruf isti'la. Ra, lidah terangkat. Kemudian tim mustaqim. Ini tanwin bertemu dengan mim adalah idgham ma'al ghunnah. Mustaqim, inilah idgham ma'al ghunnah. Siratim mustaqim 2 harakat juga. Mustaqim. Mustaqim ni di sini juga ada huruf mad dan dinamakan mad arid li sukun. Okey. Dan kita teruskan lagi ayat keempat sebab kita nak ambil 5. Tanzilal azizir rahim. Ini perlu berhati-hati ayah ibu adik abang kakak. Kenapa? Kerana di sini juga ada bacaan dengung, iaitu ikhfa. Ikhfa ni bacaan dia sama-sama dengan dengung. Tanzila ni maknanya nun mati. Ini adalah nun mati bertemu dengan huruf zai, adalah huruf ikhfa. Dan ada dengung 2 harakat. Tanzil, ini pun ada 2 harakat juga, panjang dia zi, huruf mad juga, mad asli. Jadi tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Ini juga alif lam kamariyah. Tanzilal azizir rahim. Zir.
huruf zai, ada bunyi macam sengat-sengat terbuang sikit. Tanzilal azizir rahim. Kemudian di sini adalah huruf alif lam bertemu dengan huruf ra. Ini adalah alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah. Juga di sini ada huruf mad yang dipanggil mad arid disukun, bacanya 2 4 atau 6. Boleh pilih. Nak berhenti 2 boleh, nak berhenti 4 boleh, nak berhenti 6 pun boleh. Jadi kita baca daripada ayat 1 Yasin sehingga ayat 5 insya-Allah. Jangan lupa yang ini adalah mad mad lazim harfi musybah mukhaffaf. Yang dibaca ya huruf mad 2 harakat, sin 6 harakat. InsyaAllah ya. Kita akan baca 1 sampai 5. Kita takut juga ayah ibu adik abang kakak. Kita baca Yasin dah umur 70 tahun. Tapi Yasin masih salah baca, sedih kan. Jadi masih sempat lah kalau ada anak cucu tu belikan nenek mak telefon dengan internet sekali untuk belajar. Ikut untuk belajar tajwid. Sekarang kita ada banyak kemudahan. Di Facebook, di page banyak ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pakar-pakar ilmu tajwid. Mereka berkongsi. Ada yang secara bayaran, ada yang secara percuma. Pilih untuk belajar. Sebab kita takut amalan kita besok kita anggapkan, kita jangkakan peroleh pahala. Tetapi Allah bagi dengan bala, bagi dengan azab. Kita takut. Kita minta jauh lah. Kita cuba usaha ikhtiar untuk melakukan sebaik-baiknya. Kalau kita usaha ikhtiar untuk mempelajari, Masya Allah, sekurang-kurangnya ada alasan juga. Bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah cuba dah belajar tapi tak gerti juga sebab gigi dah banyak hilang. Jadi bila gigi dah banyak hilang pun dah banyak sebutan dah tak makhraj, tak berapa jelas dan tepat. Lidah juga dah banyak lumut. Dah tak. Jadi dah agak tebal lidah tu nak menyebut. Maknanya ada juga alasan. Jangan kita hari ni diberikan kelapangan, ibu ayah adik dan kakak, kita tak ada masa langsung, sedangkan hanya klik aja macam-macam page belajar tajwid Al-Quran, macam-macam channel YouTube yang diajar untuk berkongsi ilmu tajwid dan ilmu-ilmu fardu ain lainnya. Kita langsung tak nak, kita buka tekan lain. Tengok game, tengok video, tak salah, tapi kita takut itu menjadi dakwaan besok di hari di padang mahsyar. Nauzubillah min zalik. Jadi ayah ibu adik abang kakak, gunakan kemudahan hari ini untuk pelajari insya-Allah. Jadi kita akan baca sama-sama insya-Allah ayat 1 Yasin sampai ayat 5. Dan kita akan terus pergi ke ayat 5 ke 10 insya-Allah. Jadi saya akan padamkan dulu. Kita baca dulu baru kita padam. Ikut saya ya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita akan baca seterusnya sampai ayat 10 dan kita akan semak tajwid semula. Bismillahirrahmanirrahim. Lintunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن
أشدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sadaqallahul Azim. Sejak saya padamkan dulu ya ayah ibu adik abang kakak. InsyaAllah ini adalah video, nanti boleh tengok semula kalau nak semak semula ya. Kita mula daripada InsyaAllah daripada sini, daripada ayat 5 InsyaAllah. Mana tadi? Okey, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzirah. Ini ada nun mati bertemu dengan zai. Di sini juga ada huruf ikhfa. Ada dengung, dua harakat. Kemudian litunzirah. Zira. Ini pun juga huruf thra yang perlu ditebalkan. Tafkhim. Litunzirah. Qauman ma. Ini tanwin bertemu dengan mim. Maknanya tanwin bertemu dengan mim. Ya, ini adalah idgham ma'al ghannah. Bertemu dengan mim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Sini juga ada ikhfa, nun mati bertemu dengan zai. Kemudian yang ini litunzira qauman ma ada dengung. Dengung boleh juga baca 2 atau 4, 5 harakat. Sebab ada tanda mat panjang di atas ni. Ini sebenarnya adalah mat wajib, mat wajib muttasil. Dia dalam satu huruf, dia huruf mat bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian seterusnya unzira aba'uhum. Ini pun juga mat wajib. Ini adalah huruf mat bertemu dengan hamzah. Kemudian ada tanda baris panjang. Aba'uhum dalam satu ayat dia panggil mat wajib muttasil. Kemudian ra ni juga ra aba'uhum. Ini ditebalkan. Fahum ghafilun. Fahum ini adalah huruf izhar. Izhar syafawi. Izhar syafawi ni huruf mim mati bertemu dengan huruf ghin. Ini dipanggil huruf izhar syafawi. Syafawi ni bibir. Maksudnya bibir tu kena tutup. Fahum. Tak ada dengung. Izhar syafawi ni maknanya huruf mim mati, mim sakinah ni bertemu dengan semua huruf hijaiyah. Izhar syafawi ni bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali bertemu huruf mim dan huruf ba. Sebab kalau bertemu dengan huruf mim, bertemu mim, dia menjadi idgham mislain. Dan juga kalau mim bertemu dengan ba, dia jadi ikhfa. Ikhfa syafawi. Jadi selain daripada huruf mim dengan ba tadi, dia bila mim mati bertemu dengan selain pada huruf ba dengan mim, dia dinamakan izhar syafawi. Kemudian ini adalah izhar syafawi. Kemudian ghafilun, ada lagi huruf mat dekat sini, 2 harakat. Kemudian juga ada huruf waw, iaitu mat arid li sukun. Boleh dibaca 2 atau 4, 6. Jadi kita cuba baca ayat ni dulu sebentar. Ikut saya ya, ayah ibu adik abang kakak. Litun ni ada dengung 2 harakat. InsyaAllah. Lintunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Izhar syafawi ni hati-hati, jangan didengungkan. Perlu dijelaskan. Ramai yang baca dengung. Fahum, dia baca rakhwah kat situ. Rakhawah. Dilunakkan, didengungkan. Salah. Dan juga di sini, ni pun juga izhar syafawi sebenarnya. Hum aba'uhum, mim mati bertemu dengan fa, dan juga mim mati bertemu dengan wa. 2 ni adalah izhar syafawi. Jadi sekali lagi insyaAllah,
ikut saya ayah ibu adik bang kakak. Lintunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Aba'uhum fahum, tutup mulut tu. Aba'uhum, ini panggil Izhar Syafawi, bibir tu tutup. Aba'uhum fahum ghafilun. Gha ni huruf isti'la lah, kena jelas lah. Aba'uhum fahum ghafilun. Jangan baca aba'uhum fahum gha, itu dah dengung, salah. Maknanya kena jelaskan sebutan tu, Izhar Syafawi, bibir tadi. Lagi sekali insya-Allah. Lintunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Begitu, masya-Allah. Dan semakkan seterusnya tajwid ayat surah Yasin ayat 6. Laqad ini adalah qalqalah sughra. Laqad, jangan laqad, jangan keras sangat. Dia sughra ni agak nipis sedikit pantulan dia. Dia sughra ni dia berada ataupun ayat di tengah-tengah ayat, bukan di hujung ayat. Di hujung ayat dia dipanggilkan qalqalah kubra haqqa. Ini ada syaddah sini, syaddah haqqa. Dia tahan, syaddah ni haqqa, dia tahan baru lepas haqqa. Ni haqqal, haqqal qawlu ala, haqqal qawlu ala. Ini alif lam qaf bertemu, alif lam bertemu dengan qaf, alif lam qamariyah. Qawlu ala, qala kila yaqulu qawlu. Ala, ini huruf isti'la juga kena jelaskan. Ain, ala ni huruf mad 2 harakat atau 6 atau 4 5 harakat. Kenapa? Sebab dia bertemu dengan hamzah. Yang ini adalah ala aksarihim, ala aksarihim. Ini adalah mad jaiz munfasil. Ni sebab dia bertemu dalam 2 ayat. Mad, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 ayat. Ala mad, hamzah ni dah masuk aksarihim. Dalam dia bertemu 2 ayat, dia panggil mad jaiz munfasil. Aksarihim, ini pun juga huruf izhar syafawi. Huruf mim bertemu dengan huruf fa, yang ini juga huruf izhar syafawi. Dan juga fahum pun juga huruf izhar syafawi. Izhar syafawi juga sini. Dia bertemu dengan huruf lam. La yu'minun, ni ada huruf mad 2 harakat. Kemudian yu, jangan yuk. Yuk tu dah macam kaf. Dengan yuk, yuk tu dah macam ain. Ni yuk sikit saja, yuk. La yu'minun. Ni waw ni adalah huruf mad asli atau mad tabi, dipanggil mad arid, disukun, boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi insya-Allah ikut saya sekali lagi ayah ibu adik abang kakak untuk ayat Yasin, surah Yasin yang ke-6. Laqad, kena laqad, dia begitu je. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Ni hati-hati huruf qaf ni. Huruf qaf ni dia adalah hamas. Kena hamas, maksudnya dia kena jangan ak tu dah pantulan, dah jadi qalqalah. Dia bukan huruf qalqalah, dia hamas. Dia ada angin, keluarkan angin.
seperti huruf ta, itu pun adalah huruf hamas. Huruf ha, ha, kha itu adalah huruf hamas. Jadi ala ak 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 akzarihim, jangan macam ak, tak ada langsung ak dah jadi macam syiddah. Dah salah tu macam akzarihim. Dia macam menahan, dia tak lepas. Itu tak boleh, itu syiddah. Ini adalah huruf hamas, jadi kena lepaskan. Begitu. Ala aksarihim fahum la yu'minun. Begitu. Sekali lagi, insyaAllah kena selalu latih, kena selalu exercise ayah ibu adik bang kakak, baru kita dapatkan kualiti bacaan dan makhraj yang sangat tepat dan bagus. Nak dapatkan kualiti makhraj ni, bangun pagi, saya beritahu, bukan bangun pagi ayah ibu adik bang kakak, setiap kali basuh mulut, ambil wuduk, kumuh. Itu penting. Sebab kumuh ni termasuk Rasulullah SAW. Ambil wuduk, kumuh. Kalau kita gosok gigi, bersihkan diri ayah ibu adik bang kakak, gigi, berus gigi tadi tu bukan hanya berus gigi, tetapi berus juga lidah. Lidah tu diberus, digosok. Kalau ada bagus kayu sugi siwak, itu lagi bagus. Amalkan siwak atau sugi tu, Masya Allah, saya beritahu banyak kelebihan dia. Kalau dapat yang fresh tu ayah ibu adik bang kakak, mana masa saudara jiran-jiran, abang saudara pergi Mekah buat umrah, ataupun di Malaysia ni pun ada yang mentah, yang masih fresh. Masa saya duduk di Mekah dulu 6 tahun belajar di sana, memang beli satu batang 1 rial ada. Yang kecil 1 rial, yang besar sikit tu 2 rial, yang besar sikit 3 rial. Yang beli 1 rial tu ayah ibu adik bang kakak, bila dia masuk tu dia rasa pedas-pedas. Lebih nikmat pada Colgate. Maknanya kita rasa dia meresap macam bunuh kuman, sejuk. Yang fresh. Tapi di Malaysia ni banyak yang dah keras, dah layu. Jadi cuba carilah ayah ibu adik bang kakak di Shopee ataupun di Lazada. Saya di Seri Petaling pun ada, Masjid Seri Petaling. Di sana pun ada fresh. Cuba cari, ikhtiar insya-Allah. Gosok. Jangan gosok gigi je nak bersihkan putih gigi. Lidah tu banyak lumut, dia jadi keras. Sekarang kita suka kata-kata, suka suka jadi mesyuarat tingkap, jadi banyak lidah ni kadang jadi keras. Jadi keras, jadi kena gosok ayah buat dia. Bila kita exercise, insya-Allah mudahnya, ringannya kita nak menyebut kalimah Allah, dan rasa sekejap-sekejap nak baca Quran, sekejap-sekejap rasa nak zikir. Mana yang nak pergi Mekah, adik impian ataupun dalam perancangan, masukkan, ingat pesan saya, masukkan niat untuk pergi dekat Hajar Aswad tu tadi, nak cium, nak jilat. Jilat dan doa, ya Allah, kau lembutkanlah lidahku, peliharalah lidahku, peliharalah wajahku, mulutku, ya Allah, supaya dia menjadi satu saksi untuk aku beramal kebaikan atas dunia ini bila aku bertemu denganmu, ya Allah. Itu saya selalu dulu. Macam saya dulu, saya mengaji kan di Mekah, jadi memang duduk di Mekah, jadi memang satu hari 3-4 kali memang dapat lah. Tak perlu nak berasak-rasak. Tetapi kalau ayah ibu adik abang kakak dah berazam nak pergi umrah, masukkan niat. Kalau boleh ramai-ramai itu pun cuba beratur, berasak nak dapatkan. Memang sunat, memang sunat, dia bukan wajib. Maksudnya nak dapatkan supaya orang kata itu kan tempat berkat, kita ikhtiar, insya-Allah Allah akan angkat doa kita, insya-Allah. Kalau suara tak sedap tu, dia jadi sedap, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita teruskan ayat 7, insya-Allah kita nak semak tajwid. Inna ini ada tasydid, ada W, ada W. Apa saya kata tadi, kalau huruf mim atau huruf nun, ada tasydid, dia 2 harakat, 2 harakat dengan dengung. Ja'alna fi, ini mad, fi anakihim, fi, ini pun juga, ini juga adalah mad jaiz
munfasil sebab dah 2 ayat. Fi ni dah 1 ayat, a'naqihim pun 1 ayat. Jadi huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Jadi mad jaiz munfasil. Bacaan dia 4 atau 5 harakat. Kemudian a'naqihim, a'naqihim. Na ni juga ada mad 2 harakat. Kemudian kihim. Ini adalah huruf izhar syafawi. Kihim. Aghlalan, aghlalan. Aghlalan ni juga, ini pun juga ada hamas. Ghin. Maksudnya ada hamas. Kena keluarkan angin. Jangan lebih lah, jangan sikit je. Gitu. Aghlalan, aghlalan, 2 harakat. La ni pun 2 harakat. Ada mad di situ. Aghlalan, ini pun juga ikhfa. Huruf ikhfa. Ikhfa ni adalah dibaca samar-samar dengan tajwid. Ni tanwin ataupun dipanggil fathatain bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa dia apa dia? Huruf fa ni. Jadi kena baca dengung sikit. 2 harakat. Fahiya, fahiya ila, fahiya ila, fahiya ilal azqani. Fahiya ilal azqani fahum. Fahiya ilal azqani fahum. Azqani fahum ni juga ada huruf mad 2 harakat. Azqani. Kemudian ni adalah alif lam samsiah. Kemudian fahum. Ini fahum. Ini saya kata tadi, jangan mim mati bertemu dengan huruf mim. Inilah. Ini dah tak jadi izhar dah. Ayah ibu tak jadi izhar syafawi dah. Ayah ibu adik abang kakak. Dia jadi apa dia? Idgham mislain, iaitu mim bertemu dengan mim. Idgham mislain dibaca 2 harakat. Ini idgham mislain, dia bukan ikhfa syafawi dah. Dia tak boleh bertemu huruf mim dan huruf ba. Kalau dia bertemu dengan huruf ba, itu dia jadi ikhfa syafawi. Yang ini adalah idgham mislain. Maksudnya dengung 2 harakat. Maqa, ini juga huruf qalqalah sughra. Maqa, ada pantulan sedikit. Muqmafahum, muqmahun. Muqmahun, hun. Ini ada hamas. Hun. Muqmahun. Itulah hamas tu, angin. Muqmahun. Jangan muqmahun. Muqmahun tu hal simpul. Ini juga ada huruf mad tabi'i. Dinamakan mad arid li sukun, dibaca 2 atau 4 atau 6 harakat. InsyaAllah. Jadi ni macam pening pula ayah ibu tengok kan, banyak pula petak, ya kan? Okey, tak apa. Kalau boleh nanti bila saya dah buat petak tadi, setiap kali saya buat petak tu, ayah ibu adik abang kakak cuba buat dekat buku, buat sediakan satu buku, tulis. Habis saya beritahu petak ni, okey, tulis siapa dia tadi? Ni Izhar Syafawi. Jadi latih. Kita nak dapatkan yang terbaik, bukan sedap orang kata dapat baca dah lah, tak boleh begitu. Ini bukan buku cerita. Ini adalah kalamullah. Adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh sebarangan, tak boleh buat tak apa ni begitu, buat macam novel, macam buku cerpen, nak baca je tak apa, tak boleh begitu. Tajwid wajib kita pelajari. Itu dia, insya-Allah. Jadi kita teruskan ayah ibu adik abang kakak, ayat ke-8. Kita nak semak tajwid. Waja'alna mim. Mim ini adalah iqlab. Macam mana dia jadi macam tu? Nun mati sebenarnya, nun mati bertemu dengan ba, ataupun mim mati bertemu dengan ba, dia jadi ikhfa. Jadi ini adalah iqlab. Iqlab ni maknanya dia gantikan.
dia gantikan, patutnya huruf tu bunyi dia min, n, min, min, tetapi dia jadi mim, dia gantikan huruf nun tadi kepada huruf mim, dibaca dengung 2 harakat, begitu. Tapi jangan kuat sangat dengung tu, maksudnya dia mim rapat, mulut tu kena rapat, mim baini aidihim, mim baini aidihim, mim baini aidihim, aidihim ini juga ada huruf mad, bertemu dengan hamzah 2 harakat. Aidihim, ini juga mad tabi'i juga 2 harakat pertengahan ayat, aidihim. Ini adalah huruf izhar syafawi, tutup aidihim, saddan, ini tanwin bertemu dengan huruf waw, dia panggil idgham ma'al ghunnah, ini idgham ma'al ghunnah, bertemu dengan waw ni, maknanya saddan, saddan wa min khal, ada hamas khal, wa min khal fihim, ini pun juga ada izhar syafawi di sini, ini juga ikhfa, sorry minta maaf ya, nun mati bertemu dengan kha, ni pun ikhfa juga ni, ada dengung juga, sama-samakan dia, 2 harakat. Kemudian fihim, saddang, ini bacaan sad, dan juga ikhfa juga, dengung juga, ni ikhfa, tanwin bertemu dengan huruf fa, fa aghshanihim saddan, fa aghshanihim, fa aghshaynahum, ni ada juga mad 2 harakat, hum, ini juga huruf izhar syafawi, hum, fahum, syafawi lagi, banyak huruf izhar syafawi. La yub, ini adalah qalqalah sughra, la yubsirun, la ni huruf mad juga 2 harakat, jadi kalau baca laju tu banyaklah salahnya kan, ibu adik kakak kan baru nampak kan, sebab setiap huruf ni banyak sangat, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, jadi baca laju selama ni kan, mula risau kan, tak apa, banyak ustaz, banyak ustazah, cuma ayah ibu adik abang kakak saya nasihatkan lapangkan masa untuk belajar sama-sama insya-Allah. La yubsirun, sad, istilah juga ni, huruf sad. Kemudian huruf ni ada huruf waw, huruf mad tabi'i di hujung ayat menjadi mad arid disukun, boleh baca 2, 4 atau 6. Kemudian kita teruskan lagi semakan tajwid ayat 9. Wansawa'un, ini huruf mad bertemu dengan hamzah, ni mad wajib muttasil, kemudian alaihim anzartahum, huruf mim mati bertemu dengan hamzah juga izhar syafawi, alaihim anzartahum, ini juga huruf ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf zai, huruf ikhfa ada dengung juga 2 harakat, anzar, anzartahum, ini juga huruf izhar syafawi, mim mati bertemu dengan alif, kemudian lam tun, ini juga huruf izhar, zihar pula, ini adalah huruf ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf zal, tu ada dengung juga 2 harakat, tunzirhum, tunzirhum, ini juga izhar syafawi. La yu'minun, ni huruf mad ada juga 2 harakat, la yu'minun, ringan je ya, jangan keraskan dengan yu, yu tu ada bunyi ain atau huruf qaf, ni yu, la yu'minun, ini huruf mad tabi'i mad asli,
di ujung ayat dipanggil mad arid disukun. Jadi kita baca sikit lagi untuk ayat yang ke-10. Sekejap kita nak semak tajuk untuk ayat ke-10. Sekejap. Ya, okey. Oh, dah lari dah. Dah lari pula. Sekejap, tak apa. Sekejap ya, ayah ibu adik bang kakak. Allah, dah lari. Okey, tak apa. Sekejap ya. Okey, kat situ tak apalah, kita baca untuk ayat yang ke ni mana ni? Oh, ni dah jauh juga. Sekejap ya. Sekejap ya ibu adik bang kakak. Sekejap. Teruskan semangat. Ini adalah gangguan-gangguan biasa. Sekejap ya. Gangguan-gangguan biasa, insya-Allah. Sekejap. Oh, dah pergi ayat jauh pula. Sekejap, kita tak naklah begitu. Sekejap. Okey. Kuat dugaan dia kan? Kuat dugaan dia. Okey, kat sini insya-Allah. Tak apa, kita pergi dekat. Betul dah lah, ayat 10 cukup. Jadi saya akan padamkan dulu. Insya-Allah. Saya akan baca dulu. Kemudian ayah ibu, adik abang kakak akan ikut ya sesama insya-Allah. Baik. Kita akan baca. Ini full tajwid. Full, bukan sikit-sikit dah ni. Sekejap ya. Mana tadi? Kita dekat ayat 5. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad saya pun dah tak nampak dah. Sekejap, saya kena padam dulu. Kalau saya tak nampak, ayah ibu adik berkakak lagi tak nampak kan? Sekejap, saya padam dulu. Saya jangkakan ayah ibu adik berkakak dah salin dah. Dah tulis di atas buku ataupun di Al-Quran untuk buat contengan boleh. Quran conteng tak ada masalah. Untuk belajar itu lagi bagus. Sebab kita baca hari-hari. Kalau yang kita punya lah, jangan orang punya masjid, punya wakaf punya kita conteng, dia tak boleh ya. Kalau kita beli, kita punya Quran sendiri, kita nak conteng untuk belajar dekat mana tajwid, dekat mana hukum-hukum, boleh digalakkan insya-Allah ya. Jadi saya baca dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Kalau kita wakaf kat situ, wakaf kat situ sadda. Ya. Kalau di hujung ayat kita wakafkan tanwin begini, ni dipanggil mad iwad. Mad iwad. Tapi ni bukan wakaf yang hakiki, mutlak. Dia ayat bersambung. Jadi kita dipanggil wakaf itidak. Kita ulang semula pada ayat yang paling hampir. Wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey. Wa sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Jangan dengungkan dekat Izhar Syafawi ni, hum ni, jangan dengungkan ya. Jelaskan dia. Oh, dah sampai dah ke? Okey, kalau macam tu kita baca lagi pada atas, kita tak nak lupa. Ayat ibu adik bang kakak, kita baca pada ayat 1 sampai ayat 10 balik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sampai situ insyaAllah ya. Jadi saya suara pun dah serak, nak minum air pun tak boleh puasa. Saya cepat serak. Ya ibu adik bang kakak, tak maaf banyak. Jadi insyaAllah mungkin tengah hari kan kita sambung. Jadi saya akan tandakan untuk di Facebook insyaAllah. Saya akan tandakan tajwid Yasin. Tajwid Yasin 1 sampai 10. Jadi ayah ibu adik bang kakak nanti boleh rujuk. Jadi nak tengok semakan tajwid Yasin, surah Yasin penuh. Boleh pilih nanti 1 sampai 10. Kemudian saya akan buat lagi chapter 10 sampai 20, 10 atau sampai 30, 40 begitu insyaAllah ya. Jadi kalau saya buat 10-10 bermakna dia akan ada 8 chapter. Sebab Yasin ada 83. Salasa wa thamanin. 83. Talata wa thamanin. Kalau bahasa pasar lah. Kalau bahasa fusha salasa wa thamanun. 83. Jadi itu saja. Jika ada kekurangan insya-Allah saya mohon maaf kelemahan saya sebagai insan manusia. Saya juga masih belajar lagi ayah ibu adik bang kakak. Moga-moga sedikit perkongsian pada pagi yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita dapat memanfaati sama-sama insya-Allah dalam tujuan untuk memartabatkan kualiti bacaan Al-Quran kita dalam kita merebut pahala ibadah dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Moga-moga dalam bulan Ramadan ni apa yang kita pelajari kita dapat bawa di luar Ramadan. Maknanya bukan Ramadan aja kita bergira-gira nak buat amal ibadah nak baca Quran ni. Kita nak khatam Quran. Maknanya lepas Ramadan pun kalau Ramadan kita dapat buat 1 juzuk paling sikit pun sebulan, maknanya 1 bulan 1 juzuk. Masya-Allah boleh tuan-tuan ibu ayah adik kakak sebab konsep dia mudah aja. Setiap kali solat fardu baca 5 muka surat sebab 1 juzuk hanya sekitar 18 ke 22 muka surat untuk 1 juzuk. Saya bekerja ustaz. Masa bekerja tu boleh baca insya-Allah pelan-pelan kan? Insya-Allah boleh tak masalah pun. Kalau tak baca pun kita dengar, kita ikut pelan-pelan insya-Allah. Mana tahu kalau Allah nak bagi kelebihan, tiba-tiba boleh jadi hafiz Quran, boleh jadi hafizah walaupun dah tua. Kita tak tahu kan, ini kuasa Allah SWT. Dengar tiba-tiba boleh ingat. Kita tak tahu Allah nak bagi, nak pilih, kita tak boleh tahu. InsyaAllah, tapi kita tak adalah nak tujuan itu. Maknanya jadi kita nak latih diri kita supaya lebih muqarrab ataupun lebih intim dengan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya untuk siaran pagi ini. Yang pertama saya seorang aja, tak ada 2 orang 3 orang ustaz, saya seorang aja. Jadi kalau page lain tu setiap 1 jam ada dia ramai ustaz.
Saya belum ada ramai ustaz, saya seorang je. Jadi insyaAllah jika ada kelapangan saya akan masuk berkongsi dan saya akan buat chapter. Jadi ayah, ibu, adik, abang, kakak boleh kalau tertinggal untuk siaran langsung secara live. Jadi ayah, ibu, adik, abang, kakak juga boleh menonton secara playback ataupun pre-roll untuk merujuk semula bacaan-bacaan surah-surah lazim, surah-surah pilihan yang kita baca, yang ayah, ibu, adik, abang, kakak baca, amalkan setiap hari insya-Allah. Kadang-kadang kita baca kita rasa dah betul. Tapi bila ada ustaz, bila ada orang yang lebih tahu, pakar berkongsi, kita nampak masya-Allah banyaknya kelemahan kita, banyaknya dosa yang kita tak sedar. Kita baca Quran selama ni, yang kita ingat kita buat pahala, tapi lain yang kita buat. Jadi masih sempat ayah, ibu, adik, abang, kakak untuk kita mempelajari sama-sama insya-Allah. Gunakan peluang yang ada ni. Begitu juga dengan Ramadan yang ada ni. Kita tak pasti Ramadan tahun depan 2022 wajib confirm kita ada. Kita tak tahu. Begitu juga dengan kita punya umur, kesihatan dan sebagainya. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kena sentiasa beringat, sentiasa beringat, kerana itulah Allah ciptakan perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Kalau kita lihat dalam surah apa-apa surah, dalam 6,636 ayat, kebanyakannya ayat yang di hujung afala ta'qilun, afala ya'qilun. Maknanya apakah kamu tak berfikir? Itulah kelebihan kita, akal fikiran. Allah suruh kita fikir, Allah suruh kita renung-renungkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apa yang kita nak kejar ni. Sedar-sedar rasa baru semalam, baru tahun lepas kita sekolah rendah, hari ni dah umur 40 tahun. Rasanya baru je graduate, tapi hari ni dah umur 50 tahun. Jadi apa yang kita nak kejar ya video abang kakak, selain daripada amal ibadah yang akan bawa kita besok bersama-sama mengiringi kita ke alam barzah. Jadi jangan sampai kekayaan kita, harta kita, pekerjaan kita, karier kita, apa yang kita lakukan hari ini untuk dunia, melalaikan untuk kehidupan akhirat. Jadi kita pun minta jauh dengan Allah. Saya selalu berdoa, tuan-tuan, ayah, ibu, adik, abang, kakak, berdoa supaya biarlah orang kata apa yang kita buat ni di tangan saja, tak lekat di hati. Biar yang lekat di hati ni perkara akhirat, perkara ibadah, puasa, zakat, sumbangan, apa lagi yang kita buat kebaikan, yakni amalan solehah, lekat di hati. Untuk kekayaan ni, untuk harta ni biar lekat di tangan. Begitulah. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Kita hanya hidup sementara, insya-Allah. Ada orang, kawan-kawan kita dah pergi dulu, kita tak tahu nasib kita macam mana. Jadi sama-sama kita renungkan dalam Ramadan, dalam puasa ke-9 ni, insya-Allah ayah, ibu, adik, abang, kakak, jika ada terlebih cakap, terlebih kata, tak salah kita nak kejar kekayaan. Saya pun kejar kekayaan, tetapi itu saya kata kita berdoa agar tidak dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut yang itu, tuan-tuan, ayah, ibu, adik, abang, kakak. Mudah-mudahan pagi ini memberikan sedikit kita kesedaran, memberikan kita sedikit idea ataupun untuk berfikir, apakah yang kita nak lagi, apakah yang kita nak kejar lagi, insya-Allah. Jadi itu saja. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.